Hari ini di Terengganu tuan-tuan, 39,123 orang mangsa banjir. Di mana Menteri Besar Terengganu hari ini tuan-tuan? Hari ini saya nak mendedahkan. Mana tadi tu punya ni? Benda ni sudah pun viral di mana page ni? Page apa? Di Malaysian Post. Sudah viral di Malaysian Post. Terdapat bukti-bukti yang nyata jelas. Bukti yang dalam bentuk ini saudara. Tiket kapal terbang Samsuri pun saudara. Tiket kapal terbang Samsuri naik AirAsia. Flight number D7288. Beliau telah berangkat pada 11 Disember jam 22.30. Seat number 1D. Beliau telah berangkat pergi ke Auckland. Dan kita cek, selepas ribuan dah berada di pusat penempatan banjir ni, adakah beliau akan mengikut jejak langkah Datuk Seri Najib dan kembali menyantuni mangsa banjir di Terengganu? Tuan-tuan, dia tak balik tuan-tuan. Amat menyedihkan. Saya cek tadi, sama ada pertukaran jadual penerbangan. Sepatutnya 22 hari bulan nanti baru dia balik. Jadual penerbangan tuan-tuan tidak ada perubahan. Maknanya bini dia tu, honeymoon dengan bini dia tu lebih penting daripada Obama. Obama pun kena tinggal dengan Datuk Seri Najib, saudara. Ini amat menyedihkan. Tapi saudara, kita ada detail sampaikan dia ada car rental yang apa ni, maklumat berhubung kereta yang di ni tuan-tuan, kereta yang disewa oleh Dr. Samsuri di Auckland. Saudara, dia langsung tak kisah. Dia langsung tak kisah tentang apa ni, nasib mereka yang berhadapan dengan banjir di Auckland. Padahal tuan-tuan, tiket ni pun tiket AirAsia je pun. Duit berjuta dalam akaun tu. Takkan tak boleh belanja untuk ambil tiket balik awal. Dah berapa lama dah kawan-kawan di Terengganu ni merana tuan-tuan. Hari ni kita pelik. Datuk Zahid ni Menteri Besar Terengganu ke, ataupun Samsuri Menteri Besar Terengganu. Datuk Zahid dah dua kali sebelum ni dia ke Kelantan. Sekarang dia berada di Terengganu. Orang lain pula yang menjalankan tugas dia, sepatutnya sebagai Ketua Negeri Terengganu, dia patut bersama. Kalaupun dia tak nak belanja seperti mana dia belanja dalam pilihan raya lepas, dia belanja beratus juta ringgit untuk memenangkan kursi-kursi parlimen di Terengganu. Kalaupun dia tak nak belanja, saudara, setidak-tidaknya duit yang dalam akaun dia tu, belanjalah sikit untuk rakyat di negeri Terengganu. Tapi saya menyirap darah saya ni tuan-tuan. Ini yang dilakukan oleh Samsuri tuan-tuan. Ini tengok website ni ialah Ru Rendang punya, Ru Rendang Sejahtera Official. Ini ialah alamat ataupun website don dia. Minta derma tuan-tuan. Dia minta derma. Maknanya rakyat pula kena selesaikan masalah dia. Inilah Menteri Besar paling haprak dalam dunia saya pernah nampak tuan-tuan. Ada duit nak pergi honeymoon dekat Auckland, dalam kau tak balik, kau minta derma lagi daripada rakyat untuk selesaikan masalah rakyat di Terengganu. Jadi saya nak beritahu dengan saudara hari ini, kerajaan pusat insya-Allah, kerajaan perpaduan sedang mengusahakan yang terbaik bagi memastikan mangsa-mangsa yang berhadapan dengan musibah banjir ini akan dapat kita bantu seberapa baik yang mungkin. Saya yakin kalau tengok di batang kali, mereka yang terlibat mangsa-mangsa dapat 10,000 satu keluarga.
saya yakin insya-Allah kerajaan juga selepas mengenal pasti berapa ramai jumlah yang terlibat, selepas mengenal pasti berapa financial implication ataupun apa yang dipanggil sebagai implikasi kewangan untuk menyalurkan bantuan dan sebagainya, insya-Allah saya yakin dalam masa terdekat ini sudah pasti ada berita baik daripada pihak kerajaan untuk rakyat negeri Terengganu, begitu juga Kelantan dan negeri-negeri yang berhampiran yang terkesan akibat daripada banjir ini, tuan-tuan. Tapi amat-amat menyedihkan dengan perangai Menteri Besar Terengganu ni. Cukup kaya negeri ni, kaya dengan royalty minyak, kaya dengan pelbagai hasil lain, dan duit pilihan raya pun tak habis lagi. Tapi hari ini dia mengambil keputusan untuk meminta derma kepada rakyat juga untuk menyelesaikan masalah rakyat di dun beliau sendiri. Kalau tempat lain tu dia minta derma tak apa lagi, tuan-tuan. Ini untuk dun Ru Rendah, untuk dun dia sendiri, saudara. Jadi ini amat-amat mengecewakan, tuan-tuan. Menteri Besar negeri Terengganu, ya, dia merupakan pengurusi jawatan kuasa bencana negeri. Pengurusi jawatan kuasa bencana negeri. Sebenarnya bencana memilih dia menjadi pengurusi, kerana dia pun tidak meletakkan prioriti. Honeymoon dia tu lebih penting daripada kembali ke tanah air. Kau dah tahu tiap-tiap tahun bulan 12 ni memang musim banjir. Sepatutnya kalau kita nak bercuti, kita bercutilah di awal bulan Disember ataupun November, ataupun bercutilah bulan 1, bulan 2. Kita boleh faham lah kalau dia berada di luar negara, kita bagi masa untuk dia balik. Tapi dia tak ambil inisiatif langsung. Kita dah check rekod dia, jadual penerbangan dia dengan AirAsia ni masih lagi kekal balik 22 bulan. So apa jenis manusia ni? Macam mana dia nak jadi pengurusi bencana jawatan kuasa bencana negeri? Sebenarnya pelantikan dia itu adalah satu bencana untuk negeri Terengganu. Okey. Untuk hari ni kan, selepas pagi sembang-sembang kedai kopi kan, ramai yang melahirkan rasa upset. Upset tentang berita usul undi berkaitan dengan mudah aja. Sebelum ni digembar-gemburkan kata kerajaan akan runtuh lah apa. Ramai yang jadi berasa upset dan tertipu. Apa kau macam tu? Sebenarnya memang runtuh kan. Jiwa Muhyiddin runtuh. Sebab semua cerita-cerita bohong dia semalam telah disahkan sebagai tidak benar. Cerita dia yang mengatakan bahawa mereka mempunyai 115 ahli parlimen bersama mereka. Rupa-rupanya undi 3 kali pun masih lagi 74. Satu pun tak naik. Maknanya orang macam Syabuddin Tun Hussein pun tak bersama dengan mereka. Orang macam Sarah Banan pun tak bersama dengan mereka. Jadi kita tumpang simpati dengan keruntuhan moral Muhyiddin Yassin. Kita harap beliau dapat bersabar, tabah dalam menghadapi saat-saat getir ni. Tengok muka dia memang jangan koyak sangat, Tan Sri. Relax. Duit masih ada banyak. Kalau boleh berehatlah. Ketua Pembangkang pun dah bagi pada Hamzah Zainuddin. Jadi dah tiba masanya kursi Presiden Bersatu tu pun bagilah dekat Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Bagi kat orang yang lebih bertenaga untuk mengilhamkan fitnah-fitnah terbaru. Okey. Okey, kalau kita lihat keputusan PRU yang lepas, Perikatan Nasional menang besar di Terengganu. Jadi mana ahli-ahli parlimen yang menang ni? Yang kita pasti di saat Besut hilang.
Semua tempat habis diliputi air. Yang saya tahu, ahli parlimen besok sibuk berada di parlimen dalam menentukan 74 orang tu konsisten bersama dengan Tan Sri Muhyiddin. Saya rasa kalau misalnya besok tu balik ke kawasan, kemungkinan besar daripada 74 jadi 73 je. Tetap tak boleh jadi Perdana Menteri. Sepatutnya dia boleh set priority mana lebih penting. Sama ada nak hadir, dan dah hadir pula tu, bila time undi tak percaya, undi percaya kepada Perdana Menteri, mereka tak mengundi pun. Betul tak? Jadi kenapa dia tak boleh gunakan masa tu untuk kembali pulang kembali ke Besut dan selesaikan masalah rakyat di Besut? Okey? Tuan-tuan ni, Kenyataan Ketua Penerangan Pemuda PAS, Nazir Helmi, dia kata pelaksanaan unsur undi percaya semalam adalah bersifat remeh, populis dan membelakang keutamaan rakyat. Ini dia Ketua Penerangan Pemuda PAS. Saya setuju dengan pandangan dia. Maka sewajarnya lah Ketua Penerangan Pemuda PAS meminta supaya pengurusi Perikatan Nasional meletakkan jawatan. Dah 2 kali dah aku suruh ni kan. Sebab idea yang meminta supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat undi percaya ni supaya mengesahkan keabsahan dia ialah idea pengurusi Perikatan Nasional. Jadi kalau kau dah tahu pengurusi kau ni reti untuk bagi idea-idea yang remeh, kau suruhlah dia letak jawatan. Buat apa kau simpan biar awak hidup ni? Betul tak?